Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala man ittaba'ahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Kullu nafsin za'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik hidayah Allah, pada malam ini kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan kita dengan solat tarawih, beriktikaf, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai qiyam Ramadan yang dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengejar pahala daripada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya ingin menyampaikan satu tazkirah ringkas selang di antara solat tarawih yang kita lakukan pada malam ini. Tazkirah yang saya sampaikan ini bukanlah ingin mengajar tuan-tuan, tapi hanyalah untuk sebagai pembinaan diri, menambahkan istiqamah dalam diri saya, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada tuan-tuan sebagai orang-orang yang beriman. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Fastaqim kama umirt." Allah menyatakan dalam ayat yang lain tentang istiqamah. Kata Allah, "Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu." Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa istiqamah itu dibantu dengan qaul, perkataan. Orang yang mengatakan kebaikan akan menambahkan istiqamah kepada dirinya sendiri. Seorang muzakkir yang memberi tazkirah, dengan tazkirah yang disampaikan itu akan menambahkan istiqamah untuknya di dalam beramal soleh. Inilah faedah yang dicari oleh setiap muzakkir yang insaf. Seorang pemberi tazkirah menyadari bahawa dengan tazkirah itu membina istiqamahnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyatakan bahawa setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Setiap orang yang mati itu akan diberi pahala atas apa yang telah dia amalkan pada hari akhirat nanti. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang disisihkan daripada neraka, dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, lalu dia dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini tak lain hanyalah tipu daya belaka. Daripada kita lahir sampai kita mati,
Kehidupan ini hanyalah sandiwara, lakonan. Kalau kita kaya itu hanya tipuan belaka. Kalau kita cantik, handsome, lawa, cantik, handsome, lawa itu semuanya barang tipuan belaka. Kita gagah, kita pandai, sarjana, semua itu barang sandiwara belaka. Kekayaan kita sampai saatnya akan hilang daripada kita. Ketika mana kita menghuni lubang sempit, liang lahat, tinggal segala kekayaan yang kita banggakan. Ternyata kekayaan itu hanyalah barang sandiwara. Ketika mana kita menjelang tua, wajah kita yang cantik, handsome, lawa, selamat tinggal. Kedut-kedut di wajah kita akan bergaris 1000. Semua yang kita banggakan di masa muda tiada lagi. Ternyata sandiwara, tipuan belaka. Badan yang gagah dikala kita telah tua renta, tiada lagi kegagahan itu. Demikianlah semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah tipu daya belaka. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Kejayaan yang sebenar adalah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar", siapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Maka kejayaan yang terbesar adalah dimasukkan ke syurga. Inilah yang perlu menjadi cita-cita kita, yang kita sebut sebagai asma amalina. Setinggi-tinggi cita-cita kita adalah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita bukan ingin jadi kaya raya di dunia. Cita-cita kita waktu kita kecil barangkali ditanya kepada kita oleh guru, apa cita-citamu? Kita punya jawapan yang berbagai. Ada yang menjawab, saya ingin jadi peguam, saya ingin jadi doktor, saya ingin jadi begini-begini. Disebutkanlah pelbagai cita-cita. Demikianlah yang ditanam dalam minda generasi kita. Sejak zaman sekolah, anak-anak kita bila disebut cita-cita, apa cita-citamu wahai anakku? Saya ingin jadi guru ayah, saya ingin jadi engineer ayah. Jarang kita dengar anak kita menjawab, bahkan mungkin tiada. Anak kita menjawab, cita-citaku ingin masuk ke syurga. Tidak ada. Kerana itu bukan jawapan yang ditanamkan dalam minda. Kita perlu tanamkan dalam minda anak-anak kita. Beritahu anak-anak kita, wahai anakku, kamu boleh bercita-cita apa saja, tapi ingat, cita-citamu yang paling tinggi ialah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak kita menanamkan cita-cita ini dalam diri mereka, maka mereka akan terdorong untuk menjalani jalan ke syurga, kerana mereka telah meletakkan target mereka untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan juga Allah dalam Al-Quran, bahawa kita perlu bercita-cita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya suka untuk membawakan sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis At-Tabrani, Abu Ya'la dan lain-lain, yang disahihkan oleh satu orang ulama hadis Arab bernama Albani. Beliau At-Tabrani, Abu Ya'la meriwayatkan dalam hadis mengenai Ajuz Bani Israel, seorang perempuan tua Bani Israel.
pada suatu hari seorang Arab Badui telah datang ke kota Madinah, ke dalam Masjid Nabawi, bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun telah bertanya kepada orang Arab Badui ini, "Ma hajatu?" Apa hajat engkau, wahai Arab Badui? Lalu Arab Badui tadi pun menjawab, "Naqatun narkabuha wa anzun yahlabuha ahli." Aku minta seekor unta yang boleh aku tunggangi buat balik ke kampungku, dan seekor kambing supaya keluargaku boleh memerah susunya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabat supaya mempersiapkan kepada lelaki Arab Badui tadi apa yang dimintanya. Setelah berlalu pergi dia, maka Nabi SAW pun berkata kepada para sahabat, "Ajaztum an takunu misla ajuz Bani Israel?" Apakah kamu tak mampu jadi seperti perempuan tua Bani Israel? Para sahabat Nabi pun bertanya, "Wa ma ajuz Bani Israel ya Rasulullah?" Apa cerita tentang perempuan tua Bani Israel itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menceritakan tentang kisah perempuan tua Bani Israel. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam pada zamannya, ketika mana dia berjalan membawa kaum Bani Israel untuk keluar daripada negeri Mesir, maka Nabi Musa dan Bani Israel sesat jalan. Mereka ingin keluar daripada Mesir, pusing jalan sana sini, balik tempat asal. Tidak ditemui jalan untuk keluar daripada negeri Mesir. Maka keherananlah Nabi Musa tentang peristiwa yang menakjubkan ini. Maka para ulama Bani Israel, orang-orang tua, orang-orang alim Bani Israel yang ada pada ketika itu pun memberitahu Nabi Musa. Kata mereka, "Ya Nabi Allah Musa, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam dahulu, ketika mana dia nak mati, dia telah mengambil perjanjian dengan kami, kaum Bani Israel, bahawa kita, Bani Israel, tidak boleh keluar daripada Mesir, sehinggalah kita membawa bersama-sama tulang belulang Nabi Yusuf alaihi salam." Lalu Nabi Musa pun bertanya kepada mereka, "Di mana kubur Nabi Yusuf?" Kata para ulama Bani Israel, tidak ada orang yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf, melainkan seorang perempuan tua Bani Israel. Maka Nabi Musa pun berkata, "Mari kita pergi jumpa dia." Lalu pergilah mereka bertemu dengan perempuan tua Bani Israel itu dan berkata kepadanya, "Ya Ajuz, dallini ala qabri Yusuf." Tunjukkan padaku di mana kubur Yusuf. Lalu perempuan tua tadi berkata, "La, tidak, hatta tu'tini hukmi, sehingga kau berikan aku apa yang aku mau." Kata Nabi Musa, "Wa ma hukmuk?" Apa yang kau nak? Kata perempuan tua tadi, "Akunu ma'aka fil jannah." Aku nak bersamamu dalam syurga. Maka Nabi Musa pun keberatan dengan permintaan perempuan tua ini. Yang diminta hanya sedikit, tunjukkan kubur Nabi Yusuf. Tapi yang diminta ganjarannya bukan alang kepalang. Duduk bersama engkau, wahai Musa, dalam syurga. Lalu Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa supaya memakbulkan apa yang dia minta. Tunaikan, setuju saja apa yang dia mau. Maka Nabi Musa pun bersetujulah untuk hasrat perempuan tersebut tinggal dalam syurga bersama dengan Nabi Musa. Maka ditunjukkanlah kubur Nabi Yusuf. Kubur Nabi Yusuf terbenam di dalam sebuah tasik yang bergenang air. Maka ditimbalah air tasik tadi dan digalilah
tanah di bawah dasar tasik dan dikeluarkanlah jasad Nabi Yusuf alaihi salam yang masih utuh, tidak dimakan bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kata bahawa Bani Israel menyatakan bahawa Nabi Yusuf minta bawa tulang belulangnya. Bukan maksud tulang belulang Nabi Yusuf sudah dimakan tanah, tidak. Kerana jasad para nabi-nabi tidak akan dimakan tanah. Yang dimaksudkan dengan tulang belulang itu adalah jasad Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dibawalah jasad Nabi Yusuf bersama, barulah ditemui jalan untuk keluar daripada Mesir, sehingga Bani Israel pun dapatlah keluar daripada negeri Mesir, menyeberang lautan yang terbelah dan sampailah ke padang pasir Tih dan seterusnya. Jadi demikianlah kisah ajus Bani Israel yang bijak, yang meminta syurga. Sebab itulah Nabi kata kepada para sahabat, tak adakah di kalangan kamu yang mampu jadi seperti perempuan tua Bani Israel? Kenapa jadi macam Arab Badui ini, yang hanya minta unta dan kambing? Sedangkan Nabi kata, apa yang kau nak? Pada ketika itu dia boleh minta kepada Nabi untuk duduk bersama Nabi dalam syurga misalnya. Alangkah tingginya cita-cita ini kalau dia minta. Tetapi yang diminta oleh Badui tadi hanyalah barang dunia yang sementara dan akan musnah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meletakkan cita-cita yang tertinggi. Dan ini terjelma dalam hadis Nabi yang lain. Nabi menyatakan, "Faiza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Bila kamu minta syurga, maka mintalah firdaus. Walaupun kita ini tidak layak, kalau dipikirkan amal kita tak layak untuk syurga firdaus. Syurga yang terhebat, syurga yang berada di bawah Arsyur Rahman, syurga yang mengalir daripadanya sungai-sungai syurga. Syurga yang paling tengah kata Nabi, Al-Firdaus, paling tinggi. Tapi walaupun kita tak layak, Nabi kata, bila kamu minta syurga, mintalah Al-Firdaus. Ini kerana Nabi SAW mengajar kepada kita untuk meletakkan cita-cita yang paling tinggi adalah syurga. Meletakkan cita-cita kita yang paling tinggi adalah yang paling mahal. Bukan yang cukup-cukup makan, bukan. Maka sebab itulah dalam hadis yang lain, ketika mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalaulah saya bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang saya nak minta?" Maka Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Aisyah doa untuk diucapkan pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, mintalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha pemaaf, maafkan kami. Kau sukakan kemaafan, maafkan kami. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta ridhamu dan syurga. Wa na'udzubika min sakhtika wan nar, wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Dan kami minta lindung daripada kemurkaanmu dan neraka. Lihat, Nabi mengajarkan kepada kita pada saat yang begitu makbul doa, bukan minta yang bukan-bukan. Mintalah yang paling tinggi. Minta syurga dan jauh dari neraka. Jadi inilah pelajaran Islam agar kita meletakkan cita-cita kita yang paling tinggi adalah syurga. Dan untuk itulah kita beramal. Di bulan Ramadan ini kita beramal untuk mendapat cita-cita kita yang paling tinggi. Walhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad, yang mana umat Nabi Muhammad diberikan peluang-peluang yang begitu luas dengan beramal yang sedikit, tetapi pahalanya banyak, tidak sebagaimana umat yang terdahulu. Buat akhirnya, saya ingin pesankan kepada diri saya dan tuan-tuan, selain daripada kita solat tarawih pada malam hari, jangan lupa untuk datang solat subuh di pagi hari.
Kerana Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis, barang siapa yang mendirikan solat Isya berjemaah, maka dia mendapat pahala qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, dia mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Semayang subuh berjemaah sahaja, tapi pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jangan lepaskan peluang ini di bulan Ramadan. Kita mungkin tak dapat qiyamul lail sepanjang malam. Kita tarawih pun 8 rakaat, barangkali kan, 8 rakaat. Tarawih pun tidak witir bersama imam. Sedangkan Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang mendirikan solat tarawih bersama imam sehingga selesai, maka baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ini pun tak dapat, kan? Ini pun jarang-jarang kita boleh. Kita solat tarawih 8 rakaat, belah balik, imam teruskan. Tak bersama imam sehingga selesai, kita tak dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tak apa, tak dapat yang ni, kita dapat subuh nanti. Semayang subuh berjemaah, siapa yang boleh lakukan, dia akan dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi jadikan solat subuh berjemaah sebagai budaya kita, amalan kita, bukan saja bulan Ramadan, bahkan sepanjang hidup kita sampai mati, insya-Allah. Biqadri hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.